Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Salam penghulu hari bersama dengan saya, Irfan Syahwin Nasution. Dan saya Syafiqah Isa. Anda sedang menyaksikan kami pastinya secara langsung ini dibawakan dari Wisma Berita Angkasa Puri, Kota Media sehingga jam 10. Juga anda boleh saksikan kami menerusi MyTV 123 TV1 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Syafiqah, apa khabar hari ini? Sihat, Alhamdulillah. Irfan? Alhamdulillah sihat juga, dan pastinya kepada penonton kita pada pagi ini harapnya baik-baik belaka. Ya. Semalam Irfan ada satu berita gembira sebenarnya ingin kami kongsikan bersama-sama dengan anda apabila Dewan Rakyat meluluskan pindaan Perlembagaan Persekutuan Berhubung Kewarganegaraan. Ya, boleh Irfan bacakan perinciannya. Ya. Dewan Rakyat semalam melakar sejarah apabila rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan 2024 berkaitan kewarganegaraan diluluskan dengan majoriti lebih 2/3. Rang undang-undang itu mendapat sokongan 206 ahli parlimen pada bacaan kali kedua dan ketiga ketika undi belah bahagian. Yang di-Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata seorang ahli parlimen tidak menyokong rang undang-undang itu manakala 14 tidak hadir dan seorang wakil rakyat tidak mengundi kerana masih dalam penggantungan. Dan beliau memaklumkan undian belah bahagian dijalankan berikutan pertukan perkara 159 Perlembagaan Persekutuan menetapkan pindaan kepada perlembagaan pada bacaan kedua dan ketiga memerlukan undi tidak kurang daripada 2/3 daripada jumlah bilangan ahli parlimen. Dan perkara itu sebenarnya memperuntukkan hak kepada kanak-kanak yang lahir di luar persekutuan negara dengan ibunya pada masa kelahiran itu seorang warga negara untuk memperoleh kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang berbanding hanya jika bapanya seorang warga negara. Ya, jadi pindaan itu juga bertujuan menurunkan had umur untuk memohon kewarganegaraan daripada umur 21 tahun kepada 18 tahun. Dan terdahulu kalau kita boleh lihat, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail ketika menggulung perbahasan RUU itu memberikan jaminan bahawa kementerian akan membuat keputusan terhadap semua kes tertunggak permohonan mendapatkan kewarganegaraannya itu sama ada menerima atau menolak dalam tempoh 12 bulan bermula semalam. Ya, dan beliau berkata SOP itu akan memperincikan perkara-perkara termasuk prosedur permohonan dan dokumen yang perlu dikemukakan individu yang mahu memohon kewarganegaraan dan seramai 70 ahli parlimen mengambil bahagian pada sesi perbahasan RUU berkenaan yang berlangsung 2 hari bermula semalam. Jadi, persidangan Dewan Rakyat bersambung pagi pembentangan RUU Perbekalan Belanjawan 2025 pada hari ini akan disambung pada jam 4 petang. Jadi kita akan berikan sedikit perincian apakah yang berlaku di RTM pada hari ini. Ya, jadi kita akan bawakan kepada anda siaran secara langsung pembentangan belanjawan untuk 2025 pastinya secara langsung itu bermula jam 3 petang. Ada kelainan dan juga keunikan yang kami bawakan kepada anda untuk tahun ini. Jadi siapakah dia di sebelah ketua penyiaran kami sebenarnya? Fiona. Jadi Fiona yang comel ini akan menemani 4 rakan kita pada petang ini, Irfan. Betul, kerana kita telah menggunakan elemen futuristik dan teknologi canggih yang merupakan kelainan yang akan dibawakan oleh RTM menerusi secara langsung belanjawan 2025 yang akan bermula pada jam 3 petang nanti. Jadi kalau kita melihat robot ini boleh bergerak dan bercakap. Wow. Malah paling menarik sekali ia mampu mengambil tugas seorang pengacara. Cabaran untuk kita. Cabaran tu. Jadi terdapat beberapa elemen ataupun segmen utama ketika saya langsung pada petang ini yang memerlukan robot ini menemu bual penganalisis dan para pemain industri yang kita akan bawakan. Jadi semuanya pastinya jam 3 petang ini. Jadi jangan lupa untuk terus saja bersama dengan kami pastinya di RTM. Okey, sedikit perkembangan berkaitan dengan situasi banjir tanah air. Kita nak bawakan ini di mana fenomena air pasang besar APM siap siaga 24 jam di lokasi yang berisiko. Ya, jadi APM Daerah Langkawi siap siaga bagi menghadapi fenomena air pasang besar yang dijangka berlaku pada hari ini. Dan antara kawasan berisiko ialah Kampung Bakau di Kelibang, Langkawi. Dan menurut Pegawai Bencana Operasi dan Latihan APM Langkawi, Lieutenant Muhammad Faizi Abdul Aziz berkata, seramai 30 anggota APM telah bersiap siaga 24 jam mulai petang semalam bagi menghadapi sebarang kemungkinan bencana susulan fenomena luar biasa itu. Dan selain melakukan pemantauan, APM turut mengadakan OP Ramah sebagai pendekatan memberikan nasihat dan mengedarkan risalah berkaitan keselamatan ketika bencana banjir kepada penduduk berisiko. Itu di Langkawi, Syafiqah. Untuk perkembangan lain di negeri-negeri yang terbabit dengan banjir di mana jumlah mangsa banjir di Perak dan Pahang meningkat. Di jumlah mangsa banjir di Perak dan Pahang meningkat manakala di Kedah dan Melaka berkurangan setakat 4 petang semalam. Jadi di Perak dimaklumkan jumlah mangsa yang berlindung di 12 PPS meningkat kepada 1,407 orang petang berbanding 1,266 mangsa pagi semalam.
malam. Ya, kalau di Pahang juga kita boleh saksikan jumlah masa yang ditempatkan di Sembilan PPS turut meningkat kepada 1,803 orang dan di Kedah jumlah masa yang ditempatkan di PPS menurun sedikit kepada 839 orang berbanding 848 orang dari dua daerah iaitu Pendang dan Kota Star. Okey, sedikit lagi perincian yang kami bawa kepada anda berkaitan dengan Anugerah Sri Angkasa 2024. Nah, asal hari ini juga kita akan bawakan finalis bersama dengan kami dalam Samak Pagi Malaysia. Tapi perinciannya kalau kita melihat asal 2024, 1,860 penyertaan penggiat industri kreatif penyiaran tempatan. Ya, Anugerah Sri Angkasa menyaksikan keseluruhan 1,860 penyertaan dalam kalangan penggiat industri kreatif dan penyiaran tempatan meningkat sebenarnya 17% berbanding 1,585 pada asal 2022 dan Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata penyertaan itu melibatkan 3 kategori iaitu 1,287 dalam kategori televisyen, 515 dalam kategori radio dan 58 kategori media baharu. Dan jadi kita boleh saksikan sebenarnya akan ditayangkan secara langsung kepada anda pada 26 Oktober nanti semestinya di TV2. Ya, di TV2. Jadi anda boleh juga saksikan bermula jam 8. Kita ada kapet merah. Kapet merah. Jadi anda bolehlah saksikan siapakah di antara finalis-finalis. Bagaimana sebenarnya pakaian mereka untuk hari tersebut. Kalau ikutkan temanya adalah tema bling-bling, diamond. Bergemelapan. Bergemelapan. Sama-sama kita nantikan siaran secara langsung pada 26 Oktober ini bermula jam 8 malam untuk kapet merah dan juga pastinya anda boleh saksikan melalui RTM Klik betul-betul bersyuma. Baik Syafiqah, kita akan bertibat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana.